Didik TV KPM. Okey. So, cikgu perkenalkan dulu topik yang pertama hari ini kita akan belajar tentang ciri individu global. So, ada 4 ciri. Okey. So, individu global Ria adalah individu yang berdaya saing. Dia boleh bersaing dan bukan saja peringkat tempatan tetapi juga peringkat antarabangsa. Dan dia memiliki jaringan dan jalinan global yang baik. So jaringan dan jalinan global murid-murid, istilah ini senang saja. Dalam bahasa Inggeris satu perkataan saja, network. So kalau kita ingin berjaya, tak kira peringkat lokal atau global, kita mesti memiliki network yang baik. Network maksudnya kita kena pandai berkomunikasi dengan semua individu. Okey. Dan individu global memang mempunyai ciri jati diri yang kukuh. So di mana dia berada pun, maka dia masih lagi terikat kepada budaya tempatan kita. Maksudnya dia tak terikut-ikut atau terpengaruh dengan budaya barat terutamanya lah. Okey. Dan kalau kita nak berjaya peringkat antarabangsa dan juga tempatan, dunia sekarang adalah dunia teknologi maklumat, maka dia mesti mempunyai kemahiran menggunakan teknologi maklumat. So ini merupakan 4 ciri individu global, Ria. Dan cikgu telah beri projek kepada murid-murid saya. So mereka cari informasi detail tentang ciri individu global dan kita akan dengar pembentangan mereka. Okey. Boleh kita mulakan, cikgu? Ya. Siapakah yang ingin melakukan pembentangan untuk yang pertama ni, cikgu? Okey. So, ciri individu global. Okey. Okey. Siapa yang dapat tajuk ni? Okey. Saya Yashni Raghavendra. Okey. Tajuk saya merupakan ciri individu global. Okey. Okey. Ciri pertama individu global merupakan berdaya saing. Individu global ini mampu bersaing pada peringkat lokal dan global. Beliau mampu memberi idea berwawasan yang memiliki taraf lokal. Ciri kedua merupakan jaringan dan jalinan global yang baik. Individu global boleh terima, hormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Beliau memiliki hubungan baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal serta global. Okey, seterusnya. Ciri ketiga merupakan jati diri kukuh. Individu global dapat sesuaikan diri dengan arus perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri mereka. Beliau sentiasa berfikiran positif dan optimis. Dan ciri terakhir merupakan kemahiran teknologi maklumat. Individu global mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Beliau dapat mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang mampu menggugat jati diri. Okey. Sekian daripada saya. Okey. Terima kasih Yashwini. Pembentangan anda okey, menarik, sangat memuaskan. Okey. So cikgu bagi you lebih kurang 5 bintang. 5 bintang. Okey. Tahniah kepada Yashmi. Terima kasih, cikgu. Okey. Seterusnya, cikgu? Okey. So topik seterusnya adalah berkaitan dengan sikap individu global. Tadi dia ada ciri, karakteristik, right? Selepas itu kalau sikap maksudnya berdasarkan ciri tadi, ia akan membentuk perangai dia, kelakuan dia. Okey. So sikap individu global So kita ada 6 sikap. Okey. Dia berasal daripada ciri tadi Okey. So dia akan mengekalkan jati diri,
walaupun dia bersaing pada peringkat global. Lepas tu dia akan utamakan budaya asal, budaya tempatan kita. So kita memang kalau kita rakyat Malaysia, kita memang kena berpegang teguh kepada prinsip ketimuran kita. Lepas itu oleh kerana kita memang berpegang teguh kepada jati diri tempatan dan sebagainya, maka sudah tentu kita akan utamakan produk tempatan kita berbanding dengan produk antarabangsa. Betul. Bagi murid-murid di rumah, kalau anda nak memudahkan mengingati fakta yang ini, cikgu bagi anda tips di mana kalau topik ini selalu ingat dia ada dua perkara. Global, lokal. Global antarabangsa, lokal tempatan. So anda boleh perhatikan tiga isi yang pertama itu adalah berkaitan dengan global. So, walaupun you peringkat global tetapi you utamakan jati diri tempatan you, budaya asal you dan you punya produk tempatan. Okey. So sekarang yang tiga lagi isi itu adalah berkaitan dengan global pula, iaitu bila kamu berada di luar negara. Andai katalah murid-murid ini semua berpeluang untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat antarabangsa, dan saya melanjutkan pelajaran ke negara Jepun. Okey, so anda akan sentiasa jaga nama baik negara kita. Dan selepas itu kalau kamu nak lanjutkan pelajaran, sudah tentu kamu kena kuasai juga bahasa. So kamu kena ambil inisiatif untuk mempelajari bahasa Jepun. Sebagai satu kelebihan. Okay. So menguasai pelbagai bahasa tanpa abaikan bahasa. Tapi you tak boleh abaikan bahasa tempatan kita, bahasa kebangsaan kita, bahasa Melayu dan juga bahasa ibunda anda. Dan seterusnya anda mesti bijak menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. So maksudnya semua fakta yang kamu belajar dia mencodong kepada global dan juga lokal. So lokal, global. Ingat benda itu. Okey. So sekarang Ria, kita akan dengar pembentangan seterusnya lah. Okey, berkaitan dengan sikap individu global. Siapa yang ingin melakukan pembentangan? Okey, so pembentangan ini Yong Hui Okey. Sahabat Cakra, hari ini saya akan membentangkan tentang sikap individu global. Terdapat 6 sikap individu global. Yang pertama, individu global sentiasa mengutamakan budaya asal beliau. Kedua, individu global dapat kekalkan jati diri beliau walaupun bersaing pada peringkat global. Sikap ketiga ialah individu global sentiasa mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Sikap keempat, individu global berusaha menguasai pelbagai bahasa tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Sikap kelima pula ialah individu global berupaya menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. Sikap terakhir ialah individu global sentiasa menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, terima kasih Yong Hui. Pembentangan anda pun menarik. Okey, ada satu perkara Ria saya perlu tekankan semasa saya perhatikan pembentangan Wang Hui Okey. Okey. So dalam buku teks fakta telah diberi, tapi saya nampak kebijaksanaan Yong Hui. So dia telah masukkan elemen watak semasa membuat ayat. Okey. So watak yang dia masukkan adalah individu lokal. Mengekalkan jati diri. Itu adalah langkah yang baik. Dan bila muncul soalan,
Mungkin mereka akan bagi watak lain, tetapi fakta masih sama, tapi anda perlu tambah watak. So, cikgu bagi Wang Hui boleh bagi 6 bintang. 6 bintang. Tahniah untuk Hui satu pembentangan yang sangat bagus. Bagus. Dan cikgu mungkin kita nak kesimpulan lah untuk topik ciri dan sikap individu global. Silakan cikgu Suresh. So, murid-murid di rumah, tentang ciri ciri anda perlu ingat sebab itu adalah perkara asas di mana ada 4 ciri. Perlu diingat. Okey. Okey. So, individu global maksudnya anda boleh berdaya saing. So, selalu ingat you boleh berdaya saing peringkat tempatan dan juga antarabangsa. So, maksudnya macam umpamanya macam pemain badminton negara kita. So, kita memang ada pertandingan peringkat kebangsaan. So, mereka wira di peringkat kebangsaan pada masa yang sama. Bila mereka beraksi di peringkat antarabangsa pun, mereka boleh kekalkan daya saing yang sama, lebih kurang sama. Nampak? Tetapi bersaing di peringkat global adalah lebih mencabar. Tetapi sikap dia iaitu dia sayang kepada negara. Bermain untuk negara dia lain. Nampak? Semangat dia lain, bertambah. Lepas tu tentang jaringan dan jalinan global yang baik. Tadi cikgu ada sebut, jaringan jalinan means network. Kamu kena ingat network. So network ini sangat penting untuk kamu berjaya dalam apa saja bidang yang anda ceburi. Misal kata macam cikgu sendirilah, di mana Ria, semua guru sekarang adalah zaman teknologi maklumat, kita gunakan secara maksimum. Maka kita juga mempunyai jaringan antara guru-guru. Maksudnya guru-guru yang mengajar subjek-subjek tertentu, kita memang ada grup di mana kita kongsi banyak maklumat. Lebih banyak kita kongsi, lebih hebat pengetahuan kita. So kita boleh nampak sendirilah apa yang anda belajar dalam pendidikan moral itu, kamu kena gunakan dalam kehidupan seharian. Maksudnya kamu kena bijak berkomunikasi dengan individu lain. So peringkat lokal kita mesti bijak dalam bahasa kebangsaan kita. Itu penting. Peringkat antarabangsa mungkin bahasa lainlah. Boleh tapi bahasa ibunda pun penting. Nampak? Okey. Selepas itu dia mempunyai jati diri yang kukuh. Jati diri yang kukuh maksudnya selalu berpegang teguh kepada nilai ketimuran kita lah. Nampak? Nilai ketimuran, kita tak terpengaruh dengan anasir-anasir atau budaya-budaya luar negara yang boleh menggugat jati diri kita. Contohnya yang murid-murid kenal adalah topik hedonisme. Kamu ada belajar. So budaya yang pentingkan keseronokan tanpa batasan. Itu semua kita tak terpengaruh walaupun kita berada di luar negara pun. Kita masih kata kita akan menolak kalau kita diajar oleh kawan di luar negara. Okey. Didik TV KPM